السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، يسر أمور تعليمنا وتعلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita cuba baca kitab yang bernama Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil Islami wal iman. Kitab permulaan, petunjuk bagi kanak-kanak pada mengenal mereka itu akan Islam dan iman. Kitab ni dikarang oleh Allafahu Bilghatil Jawi Al-Malayu, di mana penulisnya ditulis kitab ni dengan tulisan Jawi Melayu oleh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam pengajian kitab-kitab, kita kena kenal tuang pada pengarang kitab. Kita kena kenal siapa dia, baru kita rasa cinta pada belajar kitab dia. Kita kenal siapa dia, baru kita tahu martabat tingginya ilmu ulama-ulama dulu dalam nak karangkan kitab. Jadi Hidayatus Sibyan ini dikarang oleh nama sebenar dia, Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir bin Muhammad Tayyib bin Mas'ud bin Qadi Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tengok pada ni keturunan dia ni, kita tahu keturunan ulama besar, iaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Keturunan besar, ulama-ulama hebat, di mana beliau ni juga dikenali sebagai Tuan Husin Kedah. Dia ada banyak pondok dan ayah tok nenek dia pun ada pondok. Beliau ni dilahirkan pada hari Ahad 20 Jumadil Awal tahun 1280 Hijrah.
bersamaan 2 November pada tahun 1863 di Titi Gajah, Kedah. Sejak kecil orang gelar dia dengan geloran Cik Megak. Sebab apa dapat geloran Cik Megak? Sebab ayah dia tu orang biasa je. Orang kebanyakan, Muhammad Nasir tu orang kebanyakan, tapi kahwin dengan kerabat diraja daripada Kubang Pasu. Mak dia bernama Tengku Fatimah bin Tengku Mahmud. Itu jadi dapat geloran dia Cik Megak. Dia juga berasal daripada Kelompoyang Martapura, Banjarmasin, Kalimantan. Tu kata asasilah dia mari daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar yang mengarang kitab Sabilul Muhtadi. Toki dia pula, bukan toki lah, moyang dia Haji Abu Sa'ud pernah dilantik sebagai guru kepada Sultan Kedah dulu. Dan kemudiannya toki dia juga, iaitu toki dia Haji Mas'ud bin Qadi Abu Sa'ud, juga ulama besar di Kedah dan dilantik oleh Sultan sebagai panglima perang ketika lawan kerajaan Siang pada saat tersebut dan gugur syahid dalam peperangan. Jadi Tuan Husin Kedah ni, ataupun kita panggil pengarang ni Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari ni, dia banyak kitab-kitab yang dikarang. Kalau nak cerita tentang riwayat hidup dia, satu kuliah malam ni dah habis kita. Tapi kita kenal sedikit bab ni adab belajar kitab pondok. Dari kulit sampai kulit. Tu cara kita belajar sesuatu kitab pondok. Jadi antara kitab-kitab yang masyhur yang dikarang selain daripada Hidayatus Sibyan ni, antaranya adalah kitab An-Nurul Mustafid fi Aqaidi Ahli Tauhid, kitab Tamrinus Sibyan fi Bayani Arkanil Islam wal Iman, dan banyak lagi lah. Banyak lagi kitab. Dan kitab terakhir yang Tuan Husin Kedah karang sebelum pada beliau meninggal dunia adalah kitab Bunga Getih. Diselesaikan kitab tu pada tahun 1354 Hijrah. Di mana kitab tu cerita tentang semayang qada, semayang ganti dengan sebab tertinggal. Ini kitab terakhir. Jadi kitab yang kita akan baca, kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Bukan walaupun nama kitab ni petunjuk bagi kanak-kanak, tapi isi kitab ni agak tinggi. Bukan kata bersebut kanak-kanak, bukan budak-budak tu. Tapi kita ni hak mula-mula nak kenal agama. Nak tahu tentang agama. Sebab ilmu ni dok akan siapa melainkan dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu dengan sebab belajar. Jadi kitab ni selesai dikarang oleh Tuan Husin Kedah ni pada hari Senin 18 Muharram 1330 Hijrah. Dan kitab ni bicara tentang dua perkara. Fasal pertama bercerita, kitab pertama cerita tentang tauhid, dan fasal ataupun kitab Busani menceritakan tentang fiqh. Kitab ni dicetak pada kali pertama oleh Matba'ah At-Taraqil Majidiyah Al-Uthmaniyah pada tahun 1330 Hijrah, dan kemudian dicetak pula oleh Matba'ah Al-Ahmadiyah, dan kemudian ditashihkan oleh Syekh Idris bin Husin Al-Kelantani. Ini sebut sedikit asal-usul
ataupun kita kata kenal musannif kita, kenal keadaan kita, baru kita kenal isi-isi kitab. Qala mualliful kitab rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, lafzul jalalah, hanya dia Tuhan yang esa. Itu sebab kalau mengaji nanti kita jumpa pada perkataan la ilaha illallah, menafi kemudian mensabit atau isbat, baru bawa natijah. Itu balik pada bismillah, bersumpah dengan nama Allah. Itu atas makhluk. Atas Allah Ta'ala tak jadi masalah dia nak bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Seperti mana kita tengok Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Itu atas hak kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas makhluk bismillah, mutlak atas Allah je, wajib atas makhluk bersumpah. Itu nak balik pada perkataan la ilaha illallah. Tak ada Tuhan weh. Tu orang panggil nafi. La ilaha, tak ada Tuhan dah. Illallah, Allah tu jadi isbat. Tak ada Tuhan dah, Allah tu je Tuhan. Maka datanglah natijah, tak ada Tuhan, Allah itu Tuhan. Maka jawapan natijahnya, Allah je Tuhan, semata-mata Tuhan. Tu duduk main bismillah, duduk pada kalimah tu saja. Kalau kita nak syarah malam ni, macam kita mengaji di pondok, rasanya tak habis. Atas bismillah ni kena molek 2-3 hari tak selesai. Atas lafzul jalalah, sumpah atas nama Allah. Ar-Rahmani, menjadi sifat bagi Allah. Ar-Rahmani menjadi sifat yang pertama, Maha Pengasih Allah. Maha Pengasih Allah, penyayang Allah. Ar-Rahman ini kalau mengaji dalam kitab Risalah Tauhid, kalau mengaji dalam kitab Perisai bagi setiap mukallaf, sifat Allah Ar-Rahman ini adalah sifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala atas sekalian makhluk. Tak kira makhluk tu beriman ataupun tak beriman, sebab Allah Ta'ala tu Tuhan, Khalik atas makhluk, dia beri belaka kasih sayang. Dalilnya, ada orang yang beriman kepada Allah, Allah beri nyawa dia, Allah beri makan kepada dia, Allah beri nafas pada dia. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang tak beriman, Allah tetap beri. Tu kata pada nama Allah Ar-Rahman, kasih sayang dia atas segala makhluk. Ar-Rahimi, sifat yang kedua, kalau mengaji bahasa Arab, sifatus saniyah lil kalimah al-jalalah. Kalimah Allah, sifat yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim ni kalau mengaji dalam syarah Aqidah At-Tahawi, kalau mengaji Perisai bagi setiap mukallaf, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, diambil daripada apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Syarah pada nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim ni kasih sayang Allah hanya, mutlaknya hanya atas mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri jaminan syurga atas orang yang beriman. Allah Ta'ala akan beri keamanan ke atas orang yang beriman. Tu janji Allah Ta'ala. Allah sebut banyak dalam ayat-ayatnya. Tambah kebur doa.
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, minta dengan aku makbul. Ni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala beri juga atas mereka yang sabar di kalangan orang beriman berupa apa? Syurga. Selepas Allah uji, Allah sebut wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh. Situ kita tengok ada kalimah taukid dengan lam, wala nabluwannakum. Dua kali lam, dua kali taukid, duduk pada lam dan duduk pada nun taukid. Kalau orang ngaji balaghah dalam bahasa Arab, dia panggil jumlah khabari, yang mana jumlah itu jumlah munkari. Jumlah munkari. Jumlah insya'i munkari. Yang mana nak tunjuknya, jumlah yang orang panggil munkari guna pada dua taukid. Bila mari dua taukid, susahlah orang nak engkar. Jadi dalam ayat ni sebut wala nabluwannakum. Kalau maksud kita dan sungguh-sungguh pasti kami akan uji kamu. Minal khawfi, daripada barang yang mutakut, wal ju'i, dan barang yang kelaparan, wa naqsim minal amwal, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfusi, kematian, wathamara, kemusnahan tanam-tanaman, wa basyiris sabiri, dan beri berita gembira atas orang sabar. Ini tanda kasih sayang. Itu salah satu dalil tunjuk bagi Allah Ta'ala itu beri kasih sayang atas orang beriman. Balik pada kitab kita. Kata musannif kitab, alhamdulillahi, alhamdulillahi alladhi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyatihi. Kalau ngaji, kita tak ngaji macam pondok betul. Tapi kalau di pondok, dia syarah. Kita berilah untuk mula ni. Dia syarah satu-satu. Alhamdu. Apa dibaca dengan alhamdu? Sebab marfu' yang duduk dengan kerana duduk pada permulaan ayat. Bila makrifah, kena dia dengan mubtada'. Adapun mubtada' itu dibaca dengan rafa'. Alhamdu lillahi. Lillahi ni bawa dua pada i'rab. Satu lam tu sendiri tunggu huruf ja ataupun huruf khafa'. Allahi majrurun biharfil ja atau huruf khafa'. Dan perkataan lillah itu fi mahalli rafa', jadi khabar khabar shibhu jumlah. Itu sikit-sikitlah kita beri dah. Alladhi, bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Ini dia panggil ikhtita. Makna sifat tu hanya atas Allah segala kepujian. Dia kata puji-pujian ikhtita tertentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam bab ngaji pujian ada 4 jenis pujian. Yang pertama dipanggil puji Allah atas Allah. Yang kedua puji Allah atas makhluk. Yang ketiga puji makhluk atas Allah. Dan yang keempat puji makhluk atas makhluk. Hakikat semua balik kepada Allah. Anak mari mudah faham. Pertama, puji Allah atas Allah. Alhamdulillah. Allah sendiri puji atas diri dia. Itu puji yang ikhtita. Hanya tertentu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Molek dah.
Yang kedua, puji Allah atas makhluk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Puji Nabi dia. Puji makhluk dia. Nak tunjuk sempurnanya pencipta dia. Baiknya pencipta. Balik juga puji atas Allah. Puji makhluk atas Allah. Ni banyak sangatlah kita duk puji. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lafaz zikir kita. Itu puji makhluk atas Allah. Membesarkan Allah. Dah lagu mana pula bila kata puji makhluk atas makhluk balik pada ikhtitak tertentu bagi Allah. Bila kita kata Allah Ta'ala buat makhluk tu baik, kita pun puji baik orang tu. Bila baik puji dengan orang tu, Allah arah kita puji dengan perkara-perkara yang baik, maka nampak kesempurnaan Allah perintah atas perkara baik. Tiba-tiba bab puji makhluk dalam bab perkara dosa Allah haramkan. Tunjuk juga balik atas Allah. Kerana Allah yang membenarkan akan pujian itu. Benar atas puji hak baik dan haram atas puji yang buruk. Puji yang haram. Kita puji, hebatnya orang tu. Banyaknya minum arak. Itu larangan. Bila tunjuk larangan itu haram. Maka balik juga bila puji makhluk atas makhluk, balik semula dengan keizinan Allah. Itu kata ikhtitak. Tertentu puji-pujian itu hanya atas Allah Ta'ala. Allazi aujaba, yang mewajib akan Allah Ta'ala itu atas apa? Ala ibadihi, atas segala hambanya. Jadi hak kita bila sebut atas makhluk ni semua hamba Allah. Kalau orang ngaji masiwallah, kalau ngaji tauhid masiwallah huwa al-ala. Selain daripada Allah adalah alam, yakni barang yang dijadikan. Bila barang yang dijadikan, Khalik saja je yang menjadikan. Siapa dia? Yakni Allah semata-mata yang menjadikan. Maka bila sebut dia sebagai Tuhan yang menjadi akan segala makhluk dengan sebab bawah dia, maka wajibkan atas makhluk itu untuk sembah Allah, untuk terima Allah. Mudah pada akal kita. Dan kita kata pada hukum akal, kita kerja ambil upah dengan orang. Jadi bila kita ambil kerja upah, ambil kerja ni, ambil upah kerja dengan orang, bila tokel kita duk marah dia. Hak dia kata kita duk turut dia. Tiba-tiba kita nak minta upah dengan dia. Logik akal kita situ boleh fikir dah. Terima ke tak? Dia beri ke tak? Beza dengan Allah. Allah tu penyayang lebih lagi. Tapi hakikat bila kata hak akal kita, mu nak upah dari aku, kata majikan, mu wajib turut apa aku suruh. Kalau mu buat barang hak aku dak suruh, tiba-tiba mu nak upah, maka dak jadilah lagu tu. Ni hak dengan Khalik ni. Allah yang cipta kita. Maka kena dak kena, orang kata la budda, tidak dapat tidak, wajib kita turut. Tu yang dia kata aujaba. Allazi aujaba ala ibadihi. Itu sebab banyak perintah dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku, kata Allah, yang menciptakan akan jin dan menciptakan manusia illa istisna. Aku buat ni tak ada kerja lain, liya'budun, melainkan untuk sembah Allah Ta'ala. Liya'budu. Dalam ayat yang lain juga Allah sebut tentang tugas kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tak adalah diperintahkan akan kamu, sekalian makhluk,
melainkan mengabdikan diri menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Balik pada kita. Apa yang Allah wajib? Aujaba ala ibadihi, mewajib ia atas segala hambanya, ma'rifata. Ai bermakna, kalau kita kata dalam kitab ni baca ma'rifata tu, aujaba. Aujaba siapa? Allah. Aujaba makna fa'il dia Allah. Fa'il yang mustatir, duduk dalam kataan aujaba. Aujaba Allahu ma'rifata uluhiyatihi ala ibadihi. Baru nampak kita bila nak i'rab. Tiba-tiba kita kata aujaba ala ibadihi ma'rifata. Baca dengan masuk. Jadi kita tengok situ tu kata penting dalam nak ngaji kitab ni belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ni banyak tempat belajar. Di pondok-pondok boleh mengajar, sekolah tu penting. Tu kata kalau kita iza sahha makna sahha i'rabu. Kalau kita kata makna je betul, sahlah i'rab kita. Kalau maknanya tak betul, tak sahlah i'rab kita. Tu kita kata aujaba, kata situasi aujaballahu ma'rifata uluhiyatihi ala ibadihi. Sikit dah lah deh. Bahagian tu mengaji di pondok, ngaji mana-mana banyak pengajian bahasa Arab, kita mudah faham. Mewajib ia atas segala hambanya akan mengenal sifat ketuhanannya. Penting kita kenal sifat Tuhan. Kenal. Dia ada setengah orang sampai kata tak wajib belajar sifat 20, tak wajib sifat kenal sifat. Tak, kena tahu. Buat apa yang kata kena tahu benda ni? Contoh dia, kita ni hidup tak pernah kenal rima lagu mana. Tiba-tiba mari orang royak kita, weh ada rima. Kita tengok orang pakak lari. Tiba-tiba kita tak lari. Pelik orang. Apa pula orang ni tak lari? Dia kata, bila kata tak lari tu buat apa? Dia tak kenal. Mari rimah dekat dia pun, dia tahu, ni binatang comel belang, dia pergi belah. Dia tak kenal. Tapi bagi orang kenal, dia nak ada rapat ke dok? Dok lah. Pasal dia kenal. Kenal rimah tu bekeng. Tekan orang. Maka bila mari dia kena, dia takut. Tu penting. Kita kenal sesuatu, boleh mari takut. Boleh mari sayang. Tu kata penting kenal sifat. Tu hak atas makhluk. Apatah lagi kenal Tuhan. Sifat-sifat dia. Allah Ta'ala itu adil. Allah Ta'ala itu penyayang. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Allah Ta'ala itu maha perkasa. Allah Ta'ala itu maha kuat. Allah Ta'ala itu berdiri ia dengan cara dia sendiri, dengan sendiri-dirinya. Kalau dalam kitab Baqarah Amani Arwah Tuan Guru Pak De atau nama sebenar dia, Tuan Guru Pak De ni Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, dia sebut bila syarah bab qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala itu sendiri-dirinya, bukan dengan sebab hak lain. Itu nak rakyat tunjuk buat dia. Sekenal. Bila kenal sifat Tuhan ni, maka kita kenal siapa diri kita. Itu duduk pada awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah. Apa? Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa kenal Tuhan dia, dia kenal diri dia. Di akhir kitab ni, di mana Tuan Guru Husain Kedah ni, dia bawa pada penutup kitab 4 perkara kita nak kenal atas diri kita ni dengan Allah. Hak mudah sangat. Dia kata kita ni kenal diri kita, kita kenal Tuhan. Pertama, kita ni lemah. Allah tu kuat. Kita ni bila nak akad sesuatu,
seorang. Bila barang berat, tak boleh nak akak, lemah kita. Itu orang panggil, kalau kitab dalam kitab lama, kita dak erok, dak tagang dengan seorang. Itu dalam kitab tani sebut dak tagang. Kita dak mampu dengan kudrat kita seorang. Tapi bila mari hak lain, tu nak royak je, dak kuat kita. Barang hak tu dak kuat kita. Maka hak kuatnya Allah. Yang kedua, kita ni hina. Kita lahir daripada tempat najis. Allah Ta'ala tu mulia. Yang ketiga, jahil kita. Jahil lagu mana? Barang hak dalam badan pun kita tak tahu. Tapi Allah sebut, innallaha alimun bidzatis sudur. Dalam hati Allah tahu. Ini nak ayat tunjuk dah awal-awal. Kenal sifat Tuhan, mudah kita kenal siapa diri kita. Hak pertama, aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatih. Yang kedua, aujaba ala ibadihi. Dia sebut sini wa alzamahum wa harfu atfin. Jadi duduk pada aujaba ala ibadihi alzamahumut taqwa. Dan melazim. Kita ambil mula daripada mana duduk dia tadi. Tuhan yang mewajib ia atas segala hambanya, melazim akan mereka, melazim yakni Allah akan mereka itu, akan makhluk-makhluk takut akan dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita bawa contoh tadi, dak kenal nak mari takut lagu mana. Ada ingat ke comel gi perau mahang kita, telang kita. Mana sebab kita tak kenal. Tu alzama, mana nak kata sini melazim ia akan mereka itu takut akan dia. Wa iqamata haqqi rububiyatihi, dan mewajibkan akan hambanya mendiri akan hak Tuhan-Tuhannya. Mendiri akan hak rububiyatihi. Mendiri akan hak Tuhannya. Hak Tuhan. Hak Tuhan berapa? Dia sebagai hamba, hak atas diri kita sembah dia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu, bermula rahmat Allah dan salamnya, ala khairil anami, atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Nabi itu sebaik-baik manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dah lebih baik. Tentang hak Nabi ni boleh rujuk dalam kitab hak mudarekah lah, nak baca Syama'il Muhammadiyah panjang. Tak kelebihan Nabi ni boleh buka kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karangan Syekh Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami. Ada keterangan tentang perkara itu. Wa ala alihi, dan atas segala keluarganya. Keluarga ni lah banyak. Kalau dalam kitab Meniatul Musalli Syekh Daud Fatani atau dua. Keluarga dalam bab doa ni maknanya sekalian orang mukmin. Wa ala alihi, kalau jadi benda tu bawa doa. Macam sinilah wassalatu wassalamu ala khairil anami wa ala alihi. Ya jadi doa. Bila jadi doa, kata ulama, bila syarah dalam bab ni, keluarga itu adalah sekalian orang mukmin. Tapi kalau dalam bab terima sedekah, adalah ahli bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sahabat, wa ala alihi wa sahbihi, dan segala sahabatnya, masabihiz zulam. Mereka itu beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat gelap.
Ada sifat wasahbihi masabihi zulal. Dia bagi orang panggil menapa? Kalau kita kata sahabatnya kamasabih. Wasahbihi kalau kita kata dengan cara musyabbah tu, musyabbah duduk musyabbah bih tu. Sahabihi masabih kamasabihi zulal. Dia buat musyabbah bagi sahabat-sahabat, bagi keluarga-keluarga Nabi itu sebagai seperti pelita. Seperti pelita, masabih, seperti pelita yang menerangi waktu gelap. Kita duduk mukaddimah lagi ni. Tidak masuk lagi, baru mukaddimah kitab. Biasalah bila ngaji kitab ni duduk mukaddimah, kena molek 2-3 kali kuliah baru habis. Belajar kitab ni tak tunggu nak cepat habis, tapi nak cepat biar kita kenal. Bila kita faham, mudah kita kenal. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecil. Tengok ulama-ulama dulu rendahkan diri. Tidak royak kitab-kitab, tidak royak hebat. Dia karang kitab lagu mana dak. Dia tulis risalah kecil. Dia lembutkan diri dia, dia lemahkan diri dia. Tak tunjuk pada kehebatan ilmu yang Allah beri pada dia. Pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Siapa dia tiap-tiap mukallaf? Tak dapat tidak. Makna wajib. Waktu mesti atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Siapa dia mukallaf? Makhitabu. Hak mana tertuntut atas diri mereka 5 hukum taklifi. Tu orang panggil mukallaf. Hak kena atas dia 5 hukum taklifi. Apa dia? Atas dia ada wajib, atas dia ada haram, atas dia ada sunat, atas dia ada makruh, atas dia ada jaiz, ada harjawah. Maka bila orang ni kata wajib tadi, dia mukallaf. Haram tadi, mukallaf. Dia sunat kalau buat gini, mukallaf. Bila tak ada 5 rukun tu, orang panggil orang yang tidak mukallaf. Sama ada dia tu sebiar ataupun orang panggil sobi, budak kecil hak dak balik, ataupun orang yang gila tak ada akal. Maka dak masuklah dalam bab mukallaf ini. Mengetahui akan dia, yakni akan setiap mukallaf itu daripada iman dan Islam. Tahu benda apa iman, tahu benda apa Islam. Macam pokok, kena pokok durian besar tinggi, makan sedap buah dia. Boleh ke dia berdiri besar kalau akar tak kuat? Tak boleh kata kena pokok saja, kena akar dia lagu mana. Tu yang kata kena iman dan kena Islam. Kena akar dan kena pokok. Tahu kat mana tu tunjang dia. Kat mana hasil dia. Kalau kata tunjang dia tak kuat naik. Dia tanam pokok, akar tak comel. Tak ada batang repuk, buah tak jadi. Gitu. Dan Islam dan aqaidut tauhid, akidah tauhid. Aqaid tauhid. Ini nak royak dalam bab ngaji tauhid. Itu yang dia kata tauhid ni benda apa? Tauhid taf'il. Tauhidun taf'ilun. Mana mengesakan dia. Mari kalau wazan kita kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi ahada, mengesakan dia. Mengesakan ahada yuwahidu tauhid. Mengesakan akan Allah Ta'ala saja. Asal kalimah se. Tapi dalam kitab-kitab letak esa. Nak bagi senang baca, mudah faham. Kalau dalam kitab-kitab lama disebut se. Se tu sudah faham dah kita tunggal. Se dia. Allah tu se. Bila sebut se, dak mari dua dah.
Macam kita nak mudah faham. Dema anak berapa orang? Je. Akak orang tanya, dah anak kedua pertama ke, anak sulung ke, anak tengah? Orang tak tanya dah. Bila sebut tunggal, orang faham lalu dengan se. Itu yang kata, bila sebut tauhid, se Allah. Tak ada tanya dah. Dah Tuhan lain? Tak ada. Macam dalam akal, pada akal tadi. Mu anak berapa orang? Dia rakyat anak hamba tunggal se je. Tak akan tanya dah. Hak mana sesulung, hak mana sewasu, hak mana setengah. Sebab setunggal. Itu panggil aqaidut tauhid. Kepercayaan at-tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahyang. Dalam kitab solat tadi kita akan masuk. Kalau sempat, kalau ke kitab ni kita mengajar dah. Sekarang ni kita mengajar di surah Al-Hijrah. Kalau bulan minggu kedua, minggu keempat, setiap hari Rabu, malam Khamis, kita mengajar di hari Khamis malam Jumaat, surah Hijrah, surah Bomba. Kenal surah Bomba juga, dekat dengan Sungai Kerak. Memang kita mengajar kitab ni. Kitab ni pun kita banyak dah habis dah tentang sifat 20. Jadi nanti kita akan jumpa serupa juga. Dia akan ada kitabus solat. Bab semayang. Semayang ni penting. As-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Man aqamaha, barang siapa mendirikan sembahyang, faqad aqamaddin, maka telah ia mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkannya, yakni sembahyang, faqad hadamaddin au kama qala, maka telah ia membinasakan akan agamanya. Dan puasa. Kemudian kitab puasa cerita tentang bab-bab puasa. Benda yang kita rindu sangat, harap-harap kita dapat boleh tahu ni. Dengan keadaan Allah Ta'ala turunkan sekarang ni ujian atas kita. Kemungkinan tak ada hak boleh pergi semayang tarawih. Tak ada berjemaah. Tak ada rasa suasana Ramadan. Minta-minta Allah. Itu bab puasa tu kita belajar satu masa. Kita akan rasa sangat, ya Allah, minta lah Allahumma qti lana fursatan biliqa'i Ramadana hazihi sana. Dan lain-lainnya daripada kaedah agama Islam. 3 perkara hak penting. Lain-lain akidah. 3 perkara: tauhid, semayang, puasa. Benda ni hadis, walaupun hadis ni lemah tapi telah ditashihkan oleh seorang imam. Hadis ni diriwayatkan oleh Ad-Dailan. Jadi hadis ni katanya mazhab, katanya dengan martabat lemah, tapi telah ditashihkan oleh Imam Az-Zahabi. Ural Islam. Ural ni arya, telanjang, tertanggal. Ural ditanggalnya Islam atas orang tu. Wa aqaiduddin. Ural Islamu wa aqaiduddini thalathatun. Tertanggalnya Islam dan akidah agama atas seorang tu dengan sebab 3 perkara. Ni bentuk tu sebut 3 perkara ni. Ural Islam wa aqaiduddin thalathatun. Tinggal benda ni. Barang siapa man tarakaha wahidatun, tinggal saja daripada 3 ni, maka halalud dami. Tinggal seperkara halalud dami dalam Islam. Urad Islam wa aqaiduddini salasat man taraka wahidatun minhunna. Barang siapa meninggalkan salah saja daripada 3 perkara ni, fahuwa raddun, maka dia tertolak dari Islam. Halalud dami, maka halal darahnya. Pertama, kenapa? Syahadatu alla ilaha illallah. Menolak dia akan syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, as-salatul maktubah.
sembahyang yang difardukan, yakni sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kita akan belajar insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat. Ini doa daripada pengarang kitab Tuan Guru Husin Kedah ataupun Tuan Guru Abdullah Husin bin Muhammad Nasir. Dia kata mudah-mudahan, jadi doa atas kita semua, memberi manfaat dengan dia, yakni kitab ni, akan segala kanak-kanak yang baru belajar. Kita anggap kita lah bukan kata kita ni besar, bukan kanak-kanak dah kitab ni untuk budak-budak, tapi benda hak tu banyak kita tak tahu. Benda hak ni banyak benda kita tak tahu, jadi balah. Itu yang sebab nanti kita akan jumpa jalan orang buat comel, pergi korek lubang. Orang tunjuk jalan, pergi korek lubang, jatuh orang tu dalam lubang. Kata hak tukang tunjuk jalan tu nipu. Ni kita akan jumpa balik keterangan tentang perkara ni. Wala haula wala quwwata, dan tiada daya dan tiada upaya illa billah. Dia kata atas aku ni tak ada daya dan upaya atas menghasil barang yang aku kehendaki, melainkan dengan Allah Al-Aliyyu Al-Azim, yang Ali, yakni yang maha tinggi, lagi azim, yang maha agung. Muqaddamatu fil imani wal islami, ketahui olehmu bahawasanya makna iman. Itu muqaddimah pada iman dan Islam. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak, iaitu tasdiq hati dengan Allah dan dengan Rasulnya, dan dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Pertama, apa iman? Tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi, membenar dengan hati kita. Itu sebab apa disebut dulu benar dengan hati. Barang orang tak nampak. Kalau kita kata, orang tanya, mu percaya tak kepada benda ni? Aku percaya pasal orang nampak. Kita sebut orang dengar, kita buat orang nampak, tapi dalam hati Allah je nampak. Itu sebut dulu sini tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Barang tu orang dah nampak, kita sendiri je yang tahu, dan Allah. Dia kata innallaha alimun, hanya sunnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui bidatis sudur. Orang lain tak tahu dalam hati kita. Itu kata tasdik. Kalau kita kata kita percaya pada kita, sebut, orang boleh dengar. Kita tunjuk pada orang dengan kepercayaan kita, orang boleh nampak. Tapi bab dalam hati orang tak nampak. Yang hanya nampak adalah kita semata-mata. Jadi membenarkan dengan hati dalam hati dengan Allah. Benarkan Allah itu sebagai Tuhan. Ni kita akan belajar panjang lagi lah. Duduk pada sifat dia, nak kenal tu. Sebab apa tu kata kena-kenal sifat ni? Sebab ramai orang marah. Dia kata ngaji sifat 20 ni salah. Kita ambil keterangan sikit. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dalam satu perjalanan, kita kata dalam satu perjalanan, kita nak pergi jalan pada satu tempat. Kita ambil lah contoh ni, kita dari Gumuda, kita nak pergilah kepada Pulau Khengga. Asal dekat rumah kita lah, dia cerita. Jadi kita nak pergi ke Pulau Khengga, dari Gumuda lalu Keluluk, lalu Alor Tumang. Siapa ke nak sampai Pulau Khengga tu, ada berapa tempat lagi.
Tiba-tiba jalan tutup. Kita nak pergi tempat tu, jalan tutup. Wajib kita kena pergi. Sebab ada urusan kita kena selesai. Tak pergi tak boleh. Wajib kena pergi. Mana penting sangat. Antara hidup mati kena pergi. Jadi tak ada jalan weh. Hak tu je kita tahu. Maka tiba-tiba mari orang kita sapa keluluk. Nak pergi mana weh nampak termengu-mengu ni. Amba nak pergi ke Pulau Rengga. Tapi jalan tutup. Allah. Molek dah. Ikut jalan hamba buat. Hamba tunjuk jalan ke demo. Boleh cari. Tak apa. Dia pun tebah jalan. Tebah jalan. Tebah rok. Tebah hutang. Dia kena jalan. Jadi tebah. Ya tebah. Siapa kata jalan hak kita tu boleh lalu. Tiba-tiba siapa ke Pulau Rengga dengan jalan hak dia lalu tu, kita marah dia. Mu ni. Buat jalan kau ni jangan sesak. Padahal siapa tepat? Adakah layak kita marah dia? Adakah kita kata orang ni salah? Buat jalan tebah nak wi siapa? Apa kita pergi? Kalau kita kata hak tu salah, buat apa kita turut? Siapa tak? Siapa? Dah kalau bila siapa, patut terima kasih ke kita marah? Terima kasih lah patut. Gitulah hari ni hak ulama buat kena ni. Nak kena Allah. Tadi bukan kita tukang tebah pokok. Bukan kita tebah lalang. Tu orang hak tunjuk kita tebah lalang. Maknanya ulama belum tunjuk jalan pada kita. Dia dulu hak ngaji. Dia dulu hak kaji kita. Dia dulu hak guru dengan guru banyak mana. Hak salah siapa yang sila-sila siapa kepada Nabi. Dia mudah cara. Tiba-tiba kita kata, bapa belajar jalan yang sesat. Dia nak mudah cara pada mana? Kena Allah ke lari daripada Allah? Cuma hak pelik hari ni, bila orang buat tebah jalan, tunjuk jalan mula, dia pergi pun racung pula tengah jalan. Dia pergi pun perakak pula tengah jalan. Jadi bila orang lalu jalan tu kena perakak, dia kata jalan ni nipu. Kata ke ulama salah. Sebab hak puak-puak ni. Ni masalah kita nak kata pia. Tapi benda ni lah yang menyebabkan salah. Faham orang kata ngaji sifat 20 ni salah. Sifat 20 ni ngaji. Orang kata bila kita kata kita makan kek. Bila makan kek ni kita tahu kek ni buat daripada tepung, ada capur telur, ada capur air, ada banyak-banyak gula dan sebagainya capur jadi kek. Kita kenal kek. Jadi ulama buat gini, kita kata kita tahu dengan makan kek cara gini. Tiba-tiba hari tu kita makan, sedap kek ni. Kita tahu cara tu. Tapi hak boleh kepada hak lain, dia boleh pula buat kek ni buat lembut, dia capur kok ni, dia belajar cara ni. Jadi kau sedap kek tu. Kau seronok kita makan. Hak tu lah balik pada ulama. Bukan mu je hak tukang. Mu hak makan je. Ulama hak cari jalan nak jadi kau sedap tu. Tu biar faham. Sebab apa ngaji sifat-sifat Allah Ta'ala ni? Sebab nak kau kenal Tuhan. Hari ni ramai orang tak kenal Tuhan. Terus semayang tak mari rasa apa. Contoh dalam semayang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tu kata saja je ke? Tu janji dengan Allah. Hidup aku, hidup belakang tu, mati aku lillah, untuk Allah. Kalau faham situ, makna tak kenal dia tengah mayang bila fikir lain. Bila mari dua perintah, perintah hak dunia dulu daripada perintah tu hak ni. Sebab tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan Rasulnya. Tu kita kena ada kat lagi, kenal pada sifat wajib atas Nabi. Kenal Rasul. Dan dengan segala hukum yang datang akan dia oleh Rasul. Kenal hak Nabi. Allah sebut dah hak Nabi. Wa ma yantiku anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap turut awal nafsu dia, tapi Nabi bercakap atas dasar wahyi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain pula Allah perintah turut Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Ai bermakna khuzu ma atakumur rasul. Duduk depan tu kalau kita kata-kata mu ambil. Makna dia gitu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Barang apa yang Nabi bawa datangkan kepadamu, mu ambil. Atau kalau kita kata nak mudah faham lagi, ai bermakna khuzu ma atakumur rasul. Ambil barang apa yang Nabi bawa padamu. Dengan makna gitu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Barang apa Nabi tegah atasmu, mu tinggal. Itu siapa suruh? Allah. Allah hak suruh. Begitu juga dari segala hukumnya. Allah sebut wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyar. Tak layakmu. Makana tidak adalah bagi orang mukmin. Mana tak layak kalau mudah faham kita. Wala mu'minatin, dak atas perempuan yang beriman. Idza qadallahu, bila telah ditentukan oleh Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, amra, akan suatu perintah, ayakuna lahumul khiyar, dia jadi hak lain, jadi pilihan atas diri dia. Ni tu kata kena ngaji benda ni. Tu kata al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu tu dapat dengan cara belajar. Tak ada belajar tu hak orang boleh ilmu laduni, bukannya ramai. Nak faham hak situ. Yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Mana penting. Benda ni kena faham sebab suatu perkara yang penting. Seperti segala i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahah dan janayah dan lain-lainnya. Maknanya dia kata dalam bab hak darurah wajib penting belajar ni. Nak kena belajar. Melibatkan akidah kita, ibadat kita, muamalah, cara hubungan kita, munakah, pembinaan rumah tangga kita, dan jenayah hukum hakam kita, dan juga perkara-perkara yang lain. Cukup setakat tu malam ni. Kita duduk masih lagi di muqaddimah fil iman wal islam. Muqaddimah pada bab iman pun kita dah habis lagi. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada malam-malam kita akan maklum. Malam esok kita akan baca kitab hadis Al-Azkar An-Nawawiyah. Tengok dulu, kalau tak kita ambil kitab Mustikah Hadis. Masih yang sama. Jadi orang tanya bab apa dakwah siang. Kawasan rumah hamba ni bila siang suara dia tak berapa jelas. Kita ni tak ada mic. Jadi bila malam gini agak tertutup, sunyi, suara jelas. Bila ada mic tu insya-Allah kita boleh buatlah siang. Maksudnya kita tak ada lagi. Kita dakwah. Dan benda ni juga kita akan buat terusan insya-Allah. Kalau habis dah PKP kat gini suatu masa kita akan bawa benda ni dalam surau-surau, masjid-masjid kita bawa, kita akan buat juga live. Sebab kita harap benda ni semua orang tahu. Dan kita juga dapat pahala insya-Allah menyampaikan amanah. Cukup setakat tu, nanti kita akan sambung balik ada masa dan dikehendaki dengan tasdik, iaitu qabul hati. Membenar tu maksud apa? Disyarah dengan qabul hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bihidayatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ighfir lana wa tahhir qulubana. Tahassanna bidhil arshil azim wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم طول أعمارنا حتى نقابل بشهر رمضان هذه السنة. اللهم أعطي لنا فرصة بلقاء رمضان هذه السنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.